Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Muka surat 35. Wahyu turun semula. Kita baca dalam pelajaran yang lepas berkaitan dengan penurunan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengesahan yang Nabi kita ini merupakan Nabi akhir zaman. Diturunkan bersama-sama dengan Nabi kitab Al-Quran yang cara penurunannya ataupun cara penyampaiannya daripada Allah kepada malaikat tak sama dengan kitab Taurah. Kitab Taurah Allah Ta'ala turun sekaligus. Kitab Al-Quran Allah Ta'ala turunkan secara beransur-ansur. Yang kita baca dulu 5 ayat je Allah Ta'ala turun yang permulaan. 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Maknanya ada baki lagi daripada surah Al-Alaq itu yang tak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaedah ini ataupun cara ini menunjukkan ataupun bertujuan disebut oleh ulama-ulama ulum Al-Quran sebagai tadarrush, pemeringkatan fi tarbiyatil ummah, dalam mendidik umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan mengikut isu-isu tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu, mendidik umat Islam dengan didikan ayat Al-Quran. Contoh dalam peristiwa Badar, Allah Ta'ala tegur Nabi SAW dalam perkara berkaitan dengan tawanan. Kemudian dididik, diajar cara bagaimana mengurus tawanan. Bila berlaku peperangan, bila perang, ada musuh yang dibunuh, ada musuh yang sempat lari, ada musuh yang menyerah diri, ada musuh yang ditawan.
Macam mana nak urus musuh yang menyerah diri dan juga musuh yang ditawan. Sedangkan Badar adalah peperangan pertama. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran menyebut perkara berkaitan dengan wahyu. InsyaAllah kita akan baca dalam bab ni nanti. Allah Ta'ala turunkan, kemudian terhenti wahyu itu dalam tempoh yang tertentu. Dan ulama' banyak memberikan pendapat, mengatakan tempoh, ada mengatakan 6 bulan dan sebagainya. Tetapi dalam kitab yang kita baca ini telah membawa pandangan yang rajih, iaitu selama 40 hari. 40 hari Allah Ta'ala tangguhkan penurunan wahyu. Selepas wahyu yang pertama itu Allah Ta'ala tangguhkan selama 40 hari, menyebabkan Nabi rasa sempit dada. Sempit dada kerana Nabi menganggap dia telah melakukan kesilapan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan penangguhan wahyu ini, kalau kita nak bahas dari segi analisa ni, menunjukkan bahawa Nabi ini sebenar-benarnya Nabi. Kerana wahyu itu bukan ikut bila Nabi nak, tapi ikut bila Allah Ta'ala nak bagi. Dalam kisah ini, sebagai contoh, Allah tangguhkan wahyu selama 40 hari. Sedangkan Nabi baru lagi dapat 5 ayat, tak tahu. Baru 5 ayat tu saja. Allah tangguhkan 40 hari lebih kurang. Nanti kita akan jumpa, tak lama lagi lepas daripada ini insya-Allah, dalam kisah peristiwa delegasi Mekah yang pergi berjumpa dengan orang Yahudi. Yahudi bagi tahu pada orang Mekah, tanya dia soalan-soalan ini. Kalau dia boleh jawab, bermakna dia betul-betul Nabi. Tanya dia tentang seorang yang menguasai timur dan barat. Tanya dia tentang ruh. Lalu ditanya kepada Nabi. Nabi jawab, besok aku akan bagi jawapannya. Tiba-tiba besok Nabi tak menjawab. Lusa Nabi tak jawab. Sehingga berlanjutan selama 2 minggu. Baru Allah Ta'ala turunkan jawapan. Menyebut kisah tentang Iskandar Zulkarnain dan juga kisah berkaitan dengan Ashabul Kahfi, dan juga menjawab pertanyaan berkaitan dengan ruh. Ini antara asbabun nuzul suratul Kahfi. Jadi Nabi tak memandai jawapannya. Bila Nabi kata besok, tiba-tiba besok Allah Ta'ala tak turunkan wahyu. Allah Ta'ala tegur Nabi pada masa itu, kerana Nabi tidak mendatangkan perkataan insya-Allah, menggantungkan perkara itu dengan ketentuan Allah. Dan di situlah berlakunya pensyariatan kita mengucap insya-Allah dengan ayat itu. Nabi pun tak tahu, sebab Allah mensyariatkan caranya begitu. Kalau Nabi ni mereka wahyu sendiri, dijawab terus lah, tak payah tunggu besok. Nabi jawab. Sebab Nabi walaupun dia tak sekolah, Nabi seorang yang fatanah. Sifat yang Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi kita dan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam adalah fatanah. Fatanah ni kita terjemah bijaksana. Setengah kitab Tauhid, dia hanya menyatakan sifat Nabi ni 3 aja. As-sidqu, sidik, benar. Al-amanatu, amanah, maksudnya isamah, maksum. Dan juga at-tabligh, menyampaikan. Tak ada fatanah. Kenapa tak letak fatanah? Kata ulama, mana-mana orang yang memiliki 3 sifat ini sekaligus, dia orang yang sidik, dia orang yang maksum, dia orang yang tabligh, maka semestinya dia seorang yang amanah. Dia amanah tu tak gaduh untuk sebut. Tapi biasa kita bilang 4 lah yang wajib. Masuk wajib pada akal. Tak boleh kita terima pada akal kita seorang Nabi tu yang pembohong. Tak boleh terima akal kita. Akal mengatakan tak. Akal menafikan sifat berbohong pada Nabi.
Dan juga akal menafikan, akal tak terima kalau Nabi itu orang yang melakukan dosa. Sebab Nabi bersifat amanah. Amanah ni maksud dia, kita terjemah jujur lah. Amanah ni kalau ikut dalam bahasa Arabnya adalah al-amalu mutabiqun lisyar'i atau mutabiqun bisyar'i. Amal yang bertepatan dengan syariat Islam. Ataupun amanah kalau kita baca dalam matan Sanusi disebut al-amanah ay al-isamah. Maksud dia maksum. Amanah maksudnya maksum. Kita faham maksum kan? Maksum maksudnya terpelihara daripada melakukan dosa. Tapi kalau kita tengok dalam kitab matan Sanusi tu, atau orang panggil matan Umul Barohin yang membahaskan tentang tauhid khalaf atau Asy'ariyah ni, dia menyebut al-isamah itu termasuk terpelihara daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil, terpelihara daripada melakukan perkara yang makruh, dan terpelihara daripada melakukan perkara yang harus yang menjatuhkan maruah Nabi. Benda tu harus, tak berdosa pun, tapi bila Nabi buat, dia jadi jatuh maruah. Maruah Nabi tu jatuh. Macam contohnya berbual kosong. Orang bercakap kosong ni, orang nyembang kosong, nyembang tak diisi. Bagi kita biasalah, bagi kita. Tapi bagi Nabi tak boleh. Bagi Nabi tak boleh. Hilang dia punya kedudukan Nabi tu. Tak ada. Jadi Nabi kita SAW terbukti yang Nabi ini walaupun bersifat dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul tadi, Nabi tak mereka ayat Al-Quran dengan sendiri. Sebab wahyu ini memang datangnya daripada Allah. Ini antara hikmah terhentinya wahyu dalam tempoh tertentu yang rajih disebut dalam kitab kita Nurul Yaqin ini 40 hari, menunjukkan yang Nabi itu sebenar-benarnya Nabi, kerana dia terpaksa menunggu wahyu sampai untuk disampaikan kepada umat. Jadi baru kita masuk tajuk kita ni. Wahyu turun semula setelah terhenti dalam tempoh yang disebutkan tadi. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba baginda terdengar suara dari langit. Lalu baginda mendongak. Ketika itu baginda melihat malaikat Jibril yang mendatanginya di Gua Hira, sedang duduk di antara langit dan bumi. Besarlah. Rasulullah SAW merasa takut kerana teringat apa yang telah dilakukan terhadapnya pada pertemuan kali pertama. Malaikat Jibril peluk Nabi sampai Nabi sempit nafas. Lalu baginda pulang sambil berkata, lari itu lari takut. Selimutkan aku, selimutkan aku, selimutkan aku. Maka Allah menurunkan firman. Bila selimutkan aku tu, Siti Khadijah sambut Nabi. Dan diselimutkan Nabi dengan tidak banyak soal. Tanya ngapa tak ada. Selimut terus selimut. Makcik belajar. Jadi selimut. Jangan soal dulu. Dan sebab Nabi tengah cemas. Ini kebijaksanaan Siti Khadijah. Memang hebat Siti Khadijah. Lalu bila Nabi dalam keadaan tenang, baru dia bertanya. Lalu bila Nabi tenang, dalam kisah ini Allah Ta'ala pun selepas Nabi selimut tu, maka Allah menurunkan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir. Muddathir, bukan mudathir. Muddathir, ada dua tasydid tu. Sama juga kalau dalam orang menyebut najis, air, orang selalu sebut ayu ada tiga, ada empat. Mutlak, mustakmal, musyammas. Yang keempat apa?
Mutanajis. Sebenarnya mutanajis. Kena sebut cara. Tapi kita memang mulut orang kita biasa sebut mutanajis. Bukan mutanajis. Dia mutanajis. Tanajasa ya tanajasu tanajusan. Kalau kita dalam ilmu tasrif. Mutanajis. Tasydid pada huruf jin. Mutanajis. Tanajis. Tanajasa. Jim yang bertasydid. Tapi biasa kita sebut mutanajis. Dia silap. Tapi memang bunyi sebut. Tapi nisbah Melayu tu betul lah kot. Sebab kita faham je tu. Tapi nisbah dengan Arab ni salah. Mutanajis. Jadi mudathir bukan mudathir. Surah mudathir. Surah muzammil. Mudathir. Muzammil. Ada dua tasydid. Tambah ini ayat Quran lah. Mutanajis sendiri tak payah lah bukan ayat Quran. Sebab dia sebut ayat. Tapi kalau dalam Quran ada perkataan macam itu, Allah Ta'ala saya tak fair tu kalau ada perkataan dia kena sebut betul lah. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Qum ni ayat perintah, bangun pertama perintahnya. Fa'anzir perintah yang kedua. Qum bangun. Maksudnya jangan berselimut lah, jangan duduk saja. Qum tu jangan duduk saja. Fa'anzir inzar. Inzar cakap Melayu. Amaran ke? Bagi amaran. Bukan bagi nasihat, bagi amaran. Amaran ini, kalau buat begini, ini balasnya. Kalau kamu buat begini, begini balasnya. Inzar. Maksud dia bagi amaran. Bagi amaran satu benda yang ancaman kita bagi kepada seseorang yang kita sebut dengan ancaman yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat. Kalau kamu jangan minum arak ni, nanti dekat akhirat kamu kena seksa di azab api neraka oleh Allah SWT. Itu inzar namanya. Bangun bagi inzar. Nak inzar ni pada orang kafir Mekah lah pertamanya, sebab orang Mekah belum Islam lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah sifat orang Mekah musyrikin, orang kafir ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, sama aja. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu bagi amaran kepada mereka atau kamu tak bagi amaran, tak bagi inzar kepada mereka, la yu'minun, sama je. Tapi tugas Nabi tetap menyampaikan. Kalau kita tengok nanti insya-Allah, kalau umur ada masa Allah Ta'ala izinkan kita akan baca tatkala sampai tahun kedukecitaan. Tahun duka cita, Amu Hazni. Amu Hazni ni maksudnya tahun duka cita, tahun dua orang yang paling kuat, paling rapat dengan Nabi dan paling kuat membela perjuangan dakwah Nabi ni, iaitu Siti Khadijah dan juga Abu Talib meninggal dunia dalam tahun yang sama. Bila Nabi menghadap Abu Talib nak wafat tu, tiba-tiba Abu Talib tidak mati dalam keadaan tidak melafazkan syahadah. Sehingga sebelum dia menghembuskan nafas terakhir tu, Nabi tetap menyampaikan Islam kepada dia. Dia tak menentang, tapi dia tak terima. Kalau Abu Lahab tu tentulah menentang. Bila Nabi dakwah bercakap Islam, dia marah, dia maki dan sebagainya. Berbeza dengan Abu Talib, tapi dia tak menerima Islam. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu kita ni, Allah Ta'ala tegur Nabi, Allah Ta'ala peringatkan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak dapat bagi petunjuk hidayah kepada orang yang paling kamu sayang. Yang bagi petunjuk ni Allah SWT. Itu koji Allah Ta'ala. Koji kamu ni bercakap ni. Orang nak terima dakwah kamu, itu urusan Allah Ta'ala. Jadi barulah kita tak rasa sedih sangat. Sedih lah juga kalau guru dia mengajar muridnya. SPM baru ni tak ada yang lulus. Sedih lah dia tu. Dalam bab dia prestasi tu satu bab lah. Sifat guru dengan murid, nak murid berjaya lah. Tiba-tiba murid tak berjaya. Tapi dia habis buat lah. Bahan bantu mengajarnya yang kelas kita panggil apa, yang lama yang punya, yang baru dengan slide show apa semua buat, tapi tak dapat. Tapi kita ingatlah, yang bagi faham itu bukan kita. Yang bagi faham tu Allah Ta'ala. Kecewa sikit tu pasti ada, tapi tak adalah terlalu kecewa. Ini kita sebut lain sikit lah. Qum fa'anzir.
Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu hendaklah kamu besarkan. Tafsir dia panjang lah, kita baca selalu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu bersihkanlah. Pakaian kita kena bersih. Baik itu dalam Islam ni nombor satunya suci, bersih. Bersih ni kalau kita panggil bersih, bersih daripada danas, kotor, dan bersih daripada najis. Jadi kadang-kadang dalam barat dia kira pakaiannya, dia ada etika berpakaian dalam etiket sosial, ataupun orang panggil dalam etika majlis lah, pakaian tu pakaian ini, pakaian malam nak pakai blazer, coat tu poketnya nak keluar masa bila, nak masuk masa bila, nak bangkit bila, nak kancing botang, semua ada protokol. Islam sebut satu je, wasiyabaka fatahhir, tu nombor satu. Yang lain tu nak ra'i lah, selagi mana tak bercanggah dengan syarak. Nak ra'i protokol barat tu, walaupun barat buat, selagi tak bercanggah syarak, silakan. Bercanggah syarak nombor satu. Kemudian, dan kejahatan maka jauhkan, dan jangan kamu memberi dengan tujuan memperolehi lebih banyak, dan untuk melakukan perintah Tuhanmu kamu bersabarlah. Maksud berilah peringatan, dia dihurai sikit dalam. Maksud berilah peringatan ataupun inzar, di sini terjemah peringatan. Bagi awas, amaran, bagi peringatan dia bagi awas. Awas ialah berilah amaran kepada manusia sekiranya mereka tidak meninggalkan kesesatan dan sembahan yang diwarisi daripada datuk nenek mereka. Bagi amaran. Dan amaran itu amaran, kalau kamu tak tinggalkan kesesatan dan masih lagi mengikut ajaran nenek moyang. Dalam bab ajaran nenek moyang ni, banyak orang yang kalau kita ikut istilahnya terkanjai lah. Terkanjai kot, tengikut je. Dia tak ada daya nak. Orang dulu buat je. Betul ke terkanjai istilah? Kalau salam tu, saya bukan pandai sangat lorat kita ni, sedap sebut mulut ni. Dia kita buat tu bukan sebab nak buat, tapi dia orang semua buat lah. Banyak benda-benda yang dulu-dulu, alhamdulillah zaman-zaman sekarang ni banyak kita dah ada dalam media sosial, ada internet, teguran kesilapan tu banyak masuk dan kita cepat tahu. Kalau dulu macam-macam kalau kenduri kahwin ada cara kenduri kahwin, yang kenduri naik boyan, cara naik boyan macam-macam. Yang naik boyan dia cara naik boyan lah, yang kita tengok benda yang kita rasa ni apa benda buat ni, tapi tuan rumah tak nak buat. Tapi kalau tak buat kerang, orang gaduh, orang keliling gaduh. Buat juga. Tapi alhamdulillah. Dah sikit-sikit. Jadi ni sebab apa buat? Orang dulu buat, aku buat juga. Dia samalah. Orang kafir Mekah ni lagi teruk lah. Sebab orang dulu sembah, aku sembah lah. Walaupun aku sendiri pun tak yakin kenapa aku minta pada patung ni. Sebab bukan semuanya bingung. Maksud bingung ni tak boleh berfikir dengan panjang. Ramai yang boleh berfikir dengan panjang, tapi kenapa kena sembah patung ni? Minta bukan dengar pun. Di laung pun tak dengar. Kalau goyor dia pun dia buat tak tahu je. Tapi dibuat macam itu tu sebab orang dulu buat, tak berani nak dikatakan kamu ni udah ni kita panggil tulah ke kot, tulah lah kot. Kamu dia macam tulah. Ngapa kamu langgur benda-benda macam ni? Orang dulu buat, kamu jangan nak lawan arus macam tu. Ni bagi peringatannya. Maksud dan Tuhanmu maka agungkanlah ialah perbuatan mengagungkan hanyalah kepada Allah, dan kamu jangan menyengutukan dengan sesuatu pun dalam perbuatan tersebut. Allah akbar, Allah sahaja yang layak untuk kita agungkan, kita besarkan. Maksud dan pakaian kamu maka bersihkanlah supaya kamu berada dalam keadaan bersedia untuk menghadap Allah. Ini kerana seseorang mukmin tidak layak berada dalam keadaan kotor dan bernajis.
Kita nak semayang, nak melakukan ibadah, dan dakwah ni juga sebagai daripada ibadah. Jadi kita kena nombor satu, kena bersih lah. Kalau kita ni tak bersih, orang pun lari daripada kita tu. Semat lah satu semat tu, tapi semat pun tak bersih tak jadilah. Semat pun tak bersih tak jadi, dia bersih dulu. Sebab semat ni dia panggil fleksibel lah kot. Ada orang dia style, dia pakaian macam ni, bagi dia orang pun okey je, tapi bersih sama je. Kalau berbau dia kira tak bersih lah, nombor satu ni. Siap itu. Maksud dan kejahatan maka jauhkanlah, ialah jauhilah sebab-sebab yang membawa kepada kejahatan. Dan siasaan Allah dengan cara mentaati Allah dan melaksanakan arahannya. Menjauhi kejahatan ni adalah kita jauh daripada sebab-sebab yang membolehkan kita buat jahat. Baik, sebab itu dalam Islam, kalau dalam tafsir makna takwa, ulama kita sebut takwa itu adalah imtithalu awamirihi, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, wajtinabu nawahihi, dan jauh perkara yang ditegah oleh Allah. Jauh ni maksud jauh tak nampak lah. Kalau nampak tu masih dekat lagi. Contohlah, orang minum arak, biasa minum arak dekat kelab malam. Kita pergi lalu tiap hari depan kelab malam tu, lalu dia tak pergi masuk pun, tapi dah 40 kali lalu, try singgah kejap apa dia buat di dalam tu, dia akan pergi. Tapi kalau kita tak pernah tengok pun, kita tak peduli pun. Jadi benda-benda tu macam orang kalau berjudi, dia tak berjudi pun, saja duduk dengan kawan dia berjudi, dia tak minat tapi duduk je. Nengok kau tu berjudi 2 tahun duduk begitu, trial teman si teman je. Dia bila dekat, dia akan menjadi, kita panggil, terpengaruh. Jadi lebih baik kita jauh benda-benda yang buruk. Ni kaedah Islam sangat cantik dah buat, tapi kita kadang tak terikut lah. Itu yang jadi macam-macam. Maksud dan janganlah kamu memberi dengan tujuan memperolehi lebih banyak, ialah jangan kamu memberi sesuatu pemberian kepada seseorang dengan mengharapkan pembalasan yang melebihi apa yang diberikan daripada penerima pemberianmu. Ini bukanlah ciri-ciri orang yang pemurah. Maksud dia, kita bagi nak dibalas. Bagi nak balas. Jadi kita bagilah, kalau tak balas tak balas. Kalau tak ada balas, maksud bukan balas masa itu. Kita berbudi, kita nak orang balas budi. Itu bukan dalam budaya Islam ataupun ajaran Islam. Maksud dan untuk melakukan perintah Tuhan kamu, maka bersabarlah. Ialah kamu hendaklah bersabar dari menghadapi penyiksaan yang akan kamu hadapi ketika kamu menyeru mereka kepada Allah. Nabi nak melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Qum fa'anzir, tu yang besar ni tadi, yang mula-mula tadi. Melakukan qum fa'anzir ataupun bangun dan beri peringatan tadi, mesti kamu kena sabar. Pertamanya bila kita suruh, bukan semua orang boleh ngikut. Ada orang dia tak ikut. Tak apa lagi tak ikut, kita pun dah rasa lain macam. Dia melawan pula tu. Melawan dengan gaya mukanya, buat muka ke, buat palin ke, satu dah rasa tercabar. Kalau dia melawan dengan mulut, jawab. Lagi kita rasa macam tu. Kalau dia melawan dengan kerat dia, dengan tenaga dia, lagi-lagi lah kita rasa lantak kamu lah, dia akan keluar macam tu. Tapi Nabi diperingat oleh Allah Ta'ala dalam ayat surah Al-Muddathir ini, kena beringat, benda itu kamu akan hadapi. Dan dipesan oleh diperingatkan oleh Waraqah bin Nawfal dalam dialog yang kita baca dulu. Waraqah bin Nawfal bagi tahu, Nabi kata, adakah aku akan dihalau, ditentang oleh kaum aku sedangkan kaum aku sangat sayang pada aku? Kata Waraqah bin Nawfal, tidak ada orang yang buat kerja kepada kamu ni yang dia tak dihalau, ditentang oleh kaumnya sendiri. Ini peringatan. Ini
kita panggil wahyu seterusnya. Kemudian tajuk seterusnya dakwah secara sir. Ini bermulalah dakwah Nabi secara menyeluruh walaupun sir. Sir ni secara rahsia. Secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi, dan secara orang-orang tertentu saja yang disampaikan Islam. Ini namanya strategi. Dan kalau kita baca penulisan-penulisan sirah ataupun orang yang menulis memfokuskan dalam dakwah Islamiah akan mengatakan dakwah Nabi di Mekah ada dua fasa, ada dua peringkat secara rahsia dan peringkat secara terang-terang. Secara rahsia ni ada panjang lebar ulasan dia, dan secara terang-terang ada panjang lebar ulasan dia. Dan kita ingat tengoklah kalau kita nak sebut, kita sebut. Kita nak baca poin-poin sirah ya. Rasulullah SAW menjalankan tugasnya. Bila dia perintah, Rasulullah jalankan tugasnya, menyampaikan Islam kepada masyarakat, kepada umat. Allah, ayat yang biasa saya baca kalau dalam kaitan dengan membincangkan kisah dakwah Nabi ni adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami telah bangkitkan dalam setiap ummah itu seorang rasul daripada kalangan ummah itu sendiri yang mengajak ummah dia ataupun umat dia, masyarakat dia mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara taghut. Lalu Nabi nak buat juga tugas Nabi sebagai seorang rasul. Kalau Nabi tak berdakwah, kalau Nabi tak berdakwah, maka gugurlah sifat tabligh kepada Nabi. Jadi kalau Nabi tak berdakwah, maksudnya Nabi tak bersifat dengan sifat tabligh. Jadi bila tak bersifat dengan sifat tabligh, maka bukan Nabi. Jadi Nabi mesti tabligh ini maksudnya menyampaikan. Di jemaah tabligh itu jemaah yang menyampaikan. Jadi Nabi mesti menyampaikan. Jadi Nabi pun menyampaikan, Rasul pun menyampaikan. Kita dah bahas dulu. Tak ada beza bagi Nabi dan Rasul. Cuma yang membezakan penyampaian ataupun dakwah antara Rasul dan Nabi, apa yang disampaikan kepada umat masing-masing, dia ada benda-benda yang Nabi tak sampaikan, ada benda-benda yang Nabi sampaikan. Contohnya dalam bab syariat, Nabi tidak menyampaikan syariat dia kepada umat ni, kerana dia akan menyampaikan, mengajar syariat Nabi yang ada sebelum daripada dia. Itu beza Nabi dan Rasul. Dia tak ada syariat yang diajar kepada umat ni. Syariat ni maksudnya hukum hakam. Dalam bab akidah, dalam bab akhlak, itu memang diajar oleh Nabi dan juga Rasul. Baginda menyeru manusia yang bersikap kasar dan keras hati serta tidak beragama supaya menyembah Allah. Orang Arab ni kasar, keras. Arab pada zaman itu, Arab sekarang pun kasar, Arab dulu tu lagi kasar. Kenapa kasar? Struktur keadaan geografi dia antara mempengaruhi mereka bersikap kasar. Dengan keadaan padang pasir yang panas, dalam keadaan permukaan bumi dan sebegitu, menyebabkan mereka jadi kasar dan ganas. Orang dulu selalu sebut penampu Arab. Penampu Arab kalau kena tu tak tahu lah mana rupa manusia lepas tu. Apa yang mereka lakukan hanyalah sujud kepada patung yang tidak mendatangkan faedah dan tidak memudaratkan. Dema ni sikap Arab yang keras ni, yang tak ada agama, tak ada petunjuk ini, hanya sembah patung. Yang minta faedah pun, nak bagi faedah pun, manfaat pun tak boleh bagi, nak bagi mudarat pun tak boleh bagi. Mereka tidak mempunyai hujah selain daripada mengikut apa yang disembah oleh datuk nenek mereka. Yang kita sebut tadi. Orang-orang Mekah ni, orang-orang Mekah khususnya, pusat Nabi bermulanya dakwah di Mekah. Dan juga penyembah-penyembah berhala, kebanyakan dakwah Nabi-Nabi yang kalau kita sempat baca. Kalau kita tengok memang kita tengok dia sembah patung atau apa ajaran sesat, ajaran penyelewengan yang membuat tu, khusus dalam penyembahan berhala itu, dibuat kerana tengok orang dulu buat dan tak berani nak bangkang.
Walaupun benda tu pada fikiran masing-masing, benda tu macam tak sepatut buat. Semelih lembu, semelih unta, bagi makan pada berhala tu. Letak pada berhala. Dia bukan makan pun. Kalau khurafat orang kita Melayu ni dulu-dulu, setengah-setengah tempat laut di pantai timur banyak, dia sembelih lembu untuk bagi makan hantu laut sebelum turun pergi ke laut. Haram kita makan daging tu. Nak curi pun tak boleh. Dia dah sembelih tu, biar lah. Tak boleh makan walaupun sembelihnya betul. Kita sini tak tahulah. Kalau tempat-tempat Kemis dia belah Jelo lah kita sebut sini. Kalau Kemis sebut di belah Heyo, dia adalah yang nganyut telur dalam kuali. Itu je tempat kita. Saya ada dengar cerita tapi tak pernah tengok. Orang-orang story dia pun kata. Nganyut telur dalam kuali. Kuali pun lebuh, telur pun lebuh. Kalau tefal dia hanyut ni, senyum orang Dayo tu. Tapi buatlah sebab orang dulu buat. Kadang kita fikir, siapa nak ngambil dia? Siapa nak makan dia? Mahal benda ni. Bukan dapat free. Tiap-tiap minggu apa yang menggali tu datang bawa jual. Minta duit hutang. Kita dah putang-putang pergi hanyut pula. Jadi ini sikap dia. Hujah tak ada. Orang dulu buat. Kita tak nak ikut. Tak nak langgur. Takut kena dolat dan sebagainya. Mereka tidak mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak memang tak ada. Minum marak, bergaduh, berjudi. Akhlak mulia di sisi mereka hanyalah yang berkaitan dengan kebanggaan kaum dan kesombongan. Mereka sangat menitik beratkan status keturunan. Puak Quraisy ni mulia. Yang lain pada Quraisy tu kurang sikit. Inilah yang menyebabkan banyak berlaku peperangan dan pertumpahan darah. Tambah-tambah orang yang punya kedudukan yang rendah, macam hamba ke apa benda yang golongan-golongan yang lemah lah. Rasulullah SAW datang kepada mereka dengan membawa perkara yang mereka belum mengenalinya. Dengan itu pemilik akal yang sejahtera segera menyahutnya dan meninggalkan penyembahan berhala. Manakala mereka yang ditipu oleh kedudukan dan pangkat menolak dan menyombong diri. Ini dilakukan dengan sangkaan supaya kedudukan dan pangkat mereka tidak dirampas. Memang kalau kita baca sejarah, kita baca sirah Nabi pun cukup insya-Allah. Kita tengok bagaimana sikap golongan umat manusia ni terhadap Nabi. Golongan yang berfikir secara waras, berfikir secara panjang, akhirnya mereka dapat satu keputusan yang mengatakan patung ni tak layak disembah. Apa pasal tak layak? Pertama, kita buat dia. Bila kita buat dia, spek yang ada pada dia tu, ciri-ciri yang ada pada dia tu, semua ditentukan oleh kita. Telinga dia nak basuh mana? Kita lah yang sukat dia. Dan kelebihan dan kekurangan dia, kita tahu. Dan memang kekurangan yang ada pada dia tu, antaranya telinga dia, mata dia, mulut yang kita buat tu, tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa kegunaan, tidak ada apa fungsi, tak ada fungsi apa-apa. Telinga nak bercakap dengan dia pun dia tak dengar. Mata kita buat apa depan dia pun dia tak nampak. Macam contoh kisah Nabi Ibrahim, depan mata dia je yang besar tu. Depan mata dia yang paling besar berhala yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tu, yang paling besar tu tengok sahaja. Anak-anak buahnya dempuk Nabi Ibrahim dengan kapak dan tukui atau tukui tu. Kalau kamu betul-betul hebat ni, tahanlah. Tapi tak hebat macam ni, dah dia batu. Dia batu, sifat batu ni dia panggil jamid, kaku. Jadi kaku tetap kaku lah. Jadi mereka berfikir benda ni tak ada faedah. Kita minta pada benda yang tak boleh memberi. Lalu mereka pun mula menyahut ajaran Nabi. Ada pun orang-orang yang menolak, nombor satu orang yang menolak adalah orang yang mempunyai kedudukan. Yang Quran banyak guna dengan istilah al-mala'. Wa qala al-mala'u alladhina min qaumihim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihim. Itu antara ayat-ayat Quran yang disebut Allah dalam Quran. Dan berkatalah golongan-golongan al-mala' atau kita panggil bangsawan di kalangan
kaum Nabi masing-masing. Orang bangsawan ni dia ada kedudukan. Pertama, dia nak jaga kedudukan dia. Dia takut kedudukan dia akan hilang kalau diterima ajaran Islam, kalau dia ikut Nabi. Nah, ini nombor satu. Dan kadang-kadang dia risau apa yang dia ada pada hari ni, dia akan hilang. Wallahu ta'ala, saya pernah dengar guru kami sebut, antara sebab orang Mekah ni, wallahu ta'ala alam, saya tak pernah baca, tapi ini yang didengar. Boleh jadi orang Mekah ni tak terima ajaran Nabi sebab orang Mekah ni antara industri ekonomi dia adalah jual berhala, jual patung. Bila jual patung tu musim haji. Kalau diterima ajaran Nabi bawa ajaran apa? Nabi bawa ajaran tauhid. Perkara pertama yang Nabi seru kepada orang Islam adalah orang-orang umat Nabi atau orang Mekah pada masa itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ni kalau kita ngaji tauhid dengan ustaz tu ya, Ustaz Miorafi, kita ada nafi isbat kita sebut. Menafikan, menolak Tuhan yang lain daripada Allah, mengisbatkan Allah semata-mata Tuhan. Menafikan Tuhan yang lain daripada Allah, maknanya yang lain daripada Allah ni bukan Tuhan. Allah saja Tuhan. Dah kalau bukan Tuhan, nak buat apa yang lagi batu tu? Maju je lah kita buat susah tu, kata dia Abu Jahal. Jangan ikut dia. Rugi kita. Dan akhirnya sifat sombong, sifat bongkak ini, mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka mampu berfikir panjang sebagaimana orang yang menyahut ajaran Islam. Ini antara sebab nombor satunya adalah sifat al-kibru ataupun takabur, sebagaimana yang ada pada iblis. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Sebab dia rasa dia baik daripada Nabi Adam, dia ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau dikongkong oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pembentangan kawan saya kami pernah diskusi bincang, dengan mengatakan iblis inilah yang pertama bersifat liberal atas muka bumi ni. Kenapa dikatakan iblis itu liberal? Kerana dia tidak mau dikongkong oleh perintah Tuhan. Jadi orang liberal ni dia tak mau dikongkong. Dia tak mau dikongkong. Dia nak buat ikut suka dia lah. Aku orang Islam, aku tak mau. Ikut suka aku nak buat Islam macam mana. Nak pakai tudung, aku pakai. Tak nak, aku buka. Nak minum arak, aku minum. Kalau tak nak, aku tak minum. Kamu jangan sebut. Ini kebebasan. Aku tak mau dikongkong. Itu liberal. Dan yang paling takutnya, mereka menyandarkan liberal itu dengan Islam. Dinamakan Islam liberal. Quran pun nak ditafsirkan balik. Kalau kita tengok tahun 70-an tu, Nur Khalis Majid, tokoh liberalism di Islam liberal di Indonesia. Kita alhamdulillah Malaysia ni masih belum ketara. Walaupun masih belum ketara, tapi mereka sedang bergerak. Dan yang kita bimbang, kita terpesona, terpengaruh. Dia bukan ajak, dia akan cari benda yang kita lebih cenderung tu. Antaranya kalau golongan orang perempuan ni, feminism lah. Hak wanita ni, dia memperjuangkan. Sedangkan Islam memang mengagungkan orang perempuan. Dengan Islam ada hak pusaka dapat pada orang perempuan. Kewajipan nafkah bagi pada orang perempuan. Banyak lagi benda hak istimewa pada orang perempuan diberikan oleh Islam. Tak payah cari, Islam dah bagi dah. Orang pertama yang menyahut seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah isteri baginda Khadijah binti Khuwailid dan sepupu baginda Ali bin Abu Talib. Ini dalam kitab ni sebut macam itu. Ali tinggal bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi menanggung makan minum dan keperluan Sayyidina Ali pada masa itu, masih kanak-kanak lagi. Jadi Siti Khadijah orang yang pertama, memanglah orang yang paling dekat, isteri. Kemudian Sayyidina Ali yang dia menjadi orang yang dijaga oleh Nabi sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada bapa saudara Nabi Abu Talib yang menggantikan Abdullah dan menggantikan Abdul Muttalib sebagai wali kepada Nabi. Lepas kematian Abdullah,
Abdul Muttalib lah walinya. Selepas Abdul Muttalib, wali Nabi adalah Abu Talib. Jadi nak meringankan beban Abu Talib yang tak kaya tu, lalu Nabi bawa Sayyidina Ali duduk bersama Nabi selepas kahwin dengan Siti Khadijah. Ini kerana orang-orang Quraisy menghadapi kelaparan dan Abu Talib seorang miskin yang ramai anak. Dengan itu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara kamu Abu Talib mempunyai ramai tanggungan. Abbas ni adik Abu Talib lah, tapi ibu lain. Sedangkan orang ramai sebagaimana yang kamu tahu berada dalam kesusahan. Marilah bersamaku pergi berjumpanya untuk kita kurangkan bebanan yang ditanggungnya. Aku ambil seorang dan kamu ambil seorang. Kedua-duanya pergi mendapatkan Abu Talib dan mengumumkakan cadangan tersebut. Al-Abbas mengambil Ja'far bin Abu Talib dan Rasulullah mengambil Ali bin Abu Talib. Ini ambil untuk dijaga, dibantu, disara. Sikit lagi kita pun habis. Ali berada di bawah tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah anak sendiri. Tapi bukan anak angkat. Dia tak panggil anak angkat, dia masih dianggap sepupu. Seolah-olah anak sendiri sehingga baginda diutuskan sebagai seorang nabi. Sayyidina Ali duduk dalam rumah Nabi tu. Sayyidina Ali menyaksikan akhlak Nabi. Dan memang Sayyidina Ali ni sangat dekat dengan Nabi. Ketika itu Ali telah mencapai usia baligh. Ketika Rasulullah dalam kitab ini sebut Sayyidina Ali ketika Nabi mendapat wahyu yang pertama itu, Nabi usianya Sayyidina Ali telah mencapai akil baligh ketika 14 tahun lah. Tetapi tahqiq dalam buku ini menulis, dalam kalian tengok bawah tu nombor 1, pendapat yang betul ialah usianya ketika itu ialah 8 tahun. Sebab masyhur mengatakan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam adalah Sayyidina Ali. Kanak-kanak ni maksudnya belum sampai akil baligh. Ali sentiasa mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak dikotori oleh kotoran jahiliyah seperti menyembah berhala dan mengikuti hawa nafsu. Ini akhlak Sayyidina Ali sejak daripada kecil. Memang orang yang sentiasa menjaga kesucian diri. Kita panggil sifat tu sifat aifah. Menjaga diri daripada melakukan sebarang bentuk maksiat. Maksiat ni jaga, jangan buat. Bila benda maksiat ni, kalau kita nampak benda tu dekat, kita jauh. Jangan pergi. Kalau pergi, mungkin tak buat hari tu, nanti akan datang kemungkinan kita boleh buat sebab dia akan rasa tertarik. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan baca sambungnya lagi orang yang masuk Islam, iaitu Zaid bin Harithah, dan seterusnya berlakulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang selepas daripadanya. Wallahu ta'ala alam. Allah maftah alaina futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa mursalin walhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.